Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah diberikan kesempatan untuk kita masuk di dalam penerangan di surah yang seterusnya, iaitu surah Al-A'la. Baik, surah Al-A'la ini merupakan yang dimaksudkan dalam surah ini adalah yang paling tinggi. Al-A'la ni asal daripada perkataan Ali ataupun Ala, maksudnya tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Jadi mari kita menelusuri tentang surah Al-A'la ini. Kita tengok ayat pertama. Untuk anda yang lihat live boleh buka Al-Quran sendiri, yang especially yang bermaksud supaya kita lebih faham tentang surah tersebut. Kita tengok surah Al-A'la, bukan Al-A'la, Al-A'la, surat 591. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ayat pertama Allah menyuruh kita bertasbih ataupun bertahmid. Bertasbih ni memuji, subhanallah, macam tu keadaan kita bertasbih kepada Allah. Jadi jika orang bertanya tentang mana dalil untuk kita bertasbih kepada Allah, surah Al-A'la merupakan dalil yang kuat. Ayat pertama iaitu sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la bermaksud tinggi, Ali. Allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Allazi, yang khalaqa, mencipta, fasawwa, dan menciptakan. Maksudnya mencipta tu dan menyempurnakan. Fasawwa, menyempurnakan ciptaannya dengan sebaik-baik ciptaan. Kita tengok ciptaan Allah, tak ada pun yang buruk, semuanya lengkap. Yang 4 kaki memang sesuai dengan 4 kaki, yang 2 kaki sesuai dengan 2 kakinya, yang mempunyai tak ada kaki pun dia memang sesuai tak ada kaki, dia bergerak dengan badan pun ada. Kita boleh tengok dalam surah ada sebut dalam surah An-Naml, ada yang bergerak dengan batn, perut, menelusuri dengan perut. Kita boleh lihat ular, ulat, cacing, macam mana mereka boleh gerak, bagaimana mereka tidak mempunyai kaki dan sebagainya. Itulah merupakan kesempurnaan ciptaan. Takkan ada kehidupan walaupun lembab sekalipun dia still boleh bergerak walaupun dia tidak mempunyai tangan ataupun kaki. Sama je keadaannya jika orang tu cacat daripada kecil, maka kita tidak boleh kita tidak boleh gelar dia sebagai orang kelainan upaya. Orang kurang upaya, kita perlu gelar dia orang kelainan upaya. Kerana orang kurang upaya ini adalah orang yang memang tak berupaya. Tapi orang yang cacat daripada kecil, itu orang panggil orang yang kelainan upaya. Dia mempunyai upaya yang lain berbeza dengan kita. Jadi kita tak perlu merendah-rendahkan pihak yang berlainan. Sangat penting untuk kita belajar cara mereka. Ada yang boleh membaca Al-Quran dengan hanya bersentuh. Al-Quran itu dia tidak mempunyai, orang kata apa? Tidak mempunyai tulisan. Dia buta, kemudian dia hanya sentuh saja, dia tahu bacaan. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Itu kehebatan. Seterusnya ayat yang ketiga, wallazi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kadar di sini ialah rezeki kita, kita punya pendapatan, kadar. Jangan anggap kita punya kehidupan ini sukar atau susah merupakan Allah nak zalimi kita. Tak, salah. Apa benda yang kita buat, apa benda yang kita dapat, apa benda yang kita capai dalam kehidupan kita adalah pilihan kita sendiri. Bukannya Allah nak zalimi. Allah tidak menzalimi seseorang manusia. Allah tak pernah menzalimi manusia, melainkan manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Itu maksud wallazi qaddara. Kadar Allah dah bagi setiap manusia ini mengikut kemampuan dia masing-masing. Jika dia tak mampu tahap ni, Allah bagi tahap tu je. Kalau engkau mampu ke tahap yang lebih tinggi, baru Allah bagi. Maka dia punya cabaran dia punya adventure dia lebih tinggi.
bergantung pada pemikiran orang tu. Kalau pemikiran orang tu tahap low, rendah, ilmu pun sikit, jadi dia hanya Allah bagi cabaran atas apa yang dia ada. Boleh faham? Termasuk ayat yang keempat. Wallazi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan dan binatang ternakan. Dan yang menumbuhkan rerumputan untuk binatang ternakan. Ayat mana? Allah wallazi akhrajal mar'a. Kehebatan Allah menciptakan segala apa flora dan fauna ini mempunyai keistimewaannya tersendiri. Kita lihat flora dan fauna. Bagaimana fauna ini, kenapa Allah ceritakan flora, kenapa Allah tak cerita fauna saja? Kerana mereka saling bergantung di antara satu sama lain. Jika flora tak ada, fauna tak boleh hidup. Dan jika fauna tak ada, flora tak boleh hidup. Semua tu berkait rapat. Kita boleh lihat bagaimana pokok-pokok boleh berbuah. Macam mana pokok boleh berbuah, dia tidak akan terjadi jika tiada kesinambungan dengan binatang. Kita boleh lihat buah kelapa. Macam mana dia boleh mengahwinkan pokok jantan dengan pokok betina untuk menghasilkan buah kelapa, memerlukan binatang yang hinggap buat sarang dan sebagainya, lebah yang datang mengambil pucuk jantan dan bawa pucuk betina. Itu semua fauna punya kerja. Macam mana hutan belantara boleh apa? Membiak, merebak itu merupakan kerja arkitek hutan yang digelar sebagai babi hutan. Itu merupakan dia punya kelebihan. Maksudnya fauna dan flora fauna ini berkait rapat. Jadi Allah sebut di ayat yang keempat, wallazi akhrajal mar'a, yang mana menumbuhkan rumputan untuk binatang ternakan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitaman. Ini merupakan cuaca ataupun kitar alam, kitar semula, yang mana kat Malaysia ni jarang berlaku. Dia banyak berlaku dekat negara yang 4 musim. Negara yang 4 musim dia banyak berlaku macam tu. Dia Allah tumbuhkan rumput, kemudian lama-lama masuk musim luruh dia jadi kuning hitam, dia kering balik. Tu kemudian Allah masuk musim salji, musim bunga balik, dia tumbuh elok balik hijau. Macam itulah keadaannya. Sentiasa kita semula kuasa Allah. Sanuqri'uka fala tansa, ayat ke-6. Kami akan membacakan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi ayat ayat kelima ayat kelima. Tak ada apa-apa. Ayat ke-6 ini, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran supaya dan engkau kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Ni merujuk kepada kisah Nabi yang terlalu gelojoh ataupun terlalu bersungguh-sungguh untuk menghafal apa yang Jibril bacakan kepada Nabi. Jadi Allah menurunkan ayat ini, sebabun nuzul ayat ke-6, maka supaya Nabi bertenang, kerana Allah lah yang akan memasukkan ingatan tersebut ke dalam hati Nabi sehingga Nabi tak akan lupa. Benda ni, ingatan ni, dia kat otak ni sekadar transit je, disimpan. Tapi bila memori ni, dia takkan hilang bila sampai ke hati. Yang mana apa yang kita ingat tu sampai ke hati kita, kita faham apa benda kita baca. Jadi ingatan tu bila sampai ke hati, memang tak akan lupa sampai mati. Tapi kalau ingatan tu hanya sampai akal saja, dia boleh jadi lupa, boleh jadi tak. Dia perlukan constant push untuk kekalkan dia sebagai dalam ingatan. Untuk kita kekal dia supaya tak hilang langsung, kena masuk serap dalam hati. Masuk serap dalam hati, mesti kena faham dia punya apa benda yang diterangkan, bukan ingat kosong. Ayat ke-7, illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ini jika Allah menghendaki, maka Nabi akan lupa. Apa benda yang Allah nak boleh jadi berlaku. Kun fayakun. Jika Allah nak, kamu boleh ingat. Jika Allah tak nak, kamu boleh lupa. Al-Quran sebut illa masya-Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Apa benda yang kita buat, sama ada terang ataupun tersembunyi, kita sembunyi macam mana pun,
Allah dapat tahu isi hati kita. Sebab itu ada satu ayat yang mana saya tak pasti hadis kursi, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Itu ada sahabat Nabi tanya, Allah dekat sangat ke dengan kita? Macam tu lah soalan dia. Perlu rujuk dekat Google pun ada, yang hadis ni famous. Jadi Allah ni sangat dekat dengan kita, dan apa benda yang kita bisikkan dalam hati semua Allah dengar. Dan apa benda yang kita nak bertindak pun Allah tahu apa yang kita nak. That's why apa benda yang kita dapat kat dunia ni semua atas apa benda yang kita nak. Tak adanya apa yang takdirkan. Apa benda yang Allah takdirkan adalah pilihan kita. Tak ada istilah takdir bukan langgar takdir lah apalah. Tak semestinya orang yang hidup susah sebab dia ditakdirkan susah tak. Okey, kita masuk Islam ni. Wa nuyassiruka lil yusra. Ayat ke-7. Kecuali jika ayat ke-8 sorry. Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan syariat yang mudah. Maksud di sini ialah jalan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi Allah mudahkan, memberikan kemudahan kepada Nabi untuk melaksanakan syariat yang mudah. Jadi Nabi ni dia maksum. Dia tidak mempunyai kesukaran. Dia sukar juga, tetapi berbanding dengan kita yang marhai ni, Nabi amat mudah. Maksudnya dia suasana, dia punya kekuatan dia, Allah beri kemudahan untuk melaksanakan syariat dengan baik dan menjadi contoh akhlak yang baik kepada manusia. Itulah Allah bagi kelebihan kepada Nabi. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Jadi Allah dah beri kepada Nabi satu kemudahan supaya Nabi ini menjadi contoh teladan yang baik, supaya dia boleh beri peringatan kepada umatnya tentang dia punya perbuatan dakwah dia. Jadi kita ikut sunnah Nabi ni, macam mana dia beri zikr, dia bagi peringatan dengan cara dia menunjukkan teladan yang baik. Bukan hanya orang terpandai bercakap sahaja, tetapi perbuatan dia tidak merealisasikan apa benda yang dia cakap. Itu orang yang, itulah seorang dai yang paling terbaik. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat. Jadi bila Nabi memberi peringatan dengan contoh teladan yang baik, maka orang yang mendengar peringatan tersebut, jika sampai petunjuk ke dalam hati dia, dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan rasa takut, dan bila dia takut, Allah akan bagi dia petunjuk. Sebabnya orang yang takut atau orang yang terkena musibah dan sebagainya, ataupun orang yang khusyuk mendengar pembelajaran dia, apabila dia menerima ilmu, dia akan ambil iktibar pembelajaran di situ. Itulah namanya orang yang menimba ilmu. Bagusnya orang yang sentiasa upgrade diri dia, menimba ilmu tanpa henti sampai mati. Maka dia sentiasa upgrade, dia sentiasa mengambil pelajaran setiap daripada apa yang berlaku dan dia amalkan. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Jadi ada dua golongan di sini. Satu, sayadzakkaru man yakhsha, yang mana orang yang mengambil pelajaran dari setiap peringatan yang Nabi berikan. Dan orang yang kafir, kufur daripada peringatan, dia akan jauh, dia akan tak suka dengan apa yang Nabi sampaikan. Apa yang peringatan tu, dia rasa macam dia malas, dia tak nak menimba ilmu. Jadi itu dalam kategori wa yatajannabuhal ashqa, yang mana orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Orang yang ingkar tentang peringatan ni, orang yang tak nak menimba ilmu, tak nak mengambil pelajaran daripada setiap peringatan yang Nabi berikan. Jadi itulah kategori orang kafir. Kafir di sini bermaksud, kafir sebenarnya maksud dia adalah tidak mendengar peringatan, tidak mengamal peringatan, tidak menjalankan syariat. Itulah kafir. Jadi kalau kita mengaku Islam tapi tak menunaikan rukun Islam, maka kita kafir. Itu je. Allazi yaslan naral kubra. Ayat ke-12, iaitu orang yang memasuki api yang besar, neraka. Okay, kita
kita dah sedia maklum neraka ni bagaimana gerunnya neraka ini. Besar neraka ini pun seperti langit, luasnya langit dan bumi. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ayat 13. Selanjutnya dia di sana tidak akan mati dan tidak hidup. Maksud apa di sini? Orang yang diseksa dia akan mati berkali-kali. Maksudnya tak akan mati. Bayangkan kita di dunia ini kalau boleh rasa kesakitan mati itu sekali sajalah. Sebab sangat pedih. Tetapi di akhirat kita akan rasa bukan kita ya, nauzubillah. Orang yang ahli neraka ni dia akan rasa mati tu berkali-kali. Pedihnya keseksaan api neraka tersebut. La yamutu fiha wala. Dia tak mati dan dia tak hidup. Sebab tu Allah kata dia tu mati tapi dia hidup. Dia umpama dia merasai mati tu berkali-kali dalam keadaan dia hidup. Macam itulah. Dia antara keduanya. Sangat pedih. Kita tengok kalau orang yang nazak pun pedih dia punya seksaan. Ibarat orang yang tersangkut kerongkong. Sebab kan tak boleh nak mati. Pedih sebenarnya. Qad aflaha man tazakka. Ayat ke-14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri dengan beriman. Ini daripada sudut ashabul yamin, golongan yang diberikan teduhan, maka mereka akan beruntung. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sesungguhnya dan mengingati nama Tuhannya lalu disolat. Jadi qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang beriman. Tazakka ni orang yang beriman. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, yang sentiasa mengingati nama Tuhannya lalu dia bersolat. Bila dia ingat nama Allah, dia sentiasa ingat Allah, dia solat, dia takut. Jadi itulah orang yang bertakwa sebenarnya. Beruntungnya orang yang sentiasa kekal dalam energi dia yang sentiasa memikirkan mati. Dia tidak merebut keduniaan ni, dia pandang kecil. Kalau kita tengok dalam lagu Ghuraba kan, Ghuraba ni adalah seorang yang terasing daripada kehidupan yang lara. Rasulullah bersabda, beruntunglah umatku yang Ghuraba, yang mana dia asingkan diri dia daripada, yang mana golongan Ghuraba ni dia mengamalkan sunnahku dikala keliling dia semuanya kufur, semuanya buat maksiat. Macam mana mereka boleh tahan nafsu mereka daripada buat maksiat? Keliling mereka ini penuh dengan melanggar sunnah Nabi ataupun melanggar syariat Nabi. Mereka dikekal dengan sunnah Nabi, dengan menjaga elok sunnah Nabi. Secara pakaian, bukan sekadar pakaian je, perangai dia punya akhlak dia punya cara, pertahankan syariat Islam di dalam apa-apa juru bidang, sama ada politik dan sebagainya. Itulah orang yang beruntung, orang yang hebat sebenarnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ayat ke-16. Sedangkan kamu orang kafir memilih kehidupan dunia. Berpihak pada orang kafir. Ini berbalik kepada orang kafir pula. Orang kafir pilih pilihan dunia. Dia pilih dunia untuk kehidupan dia. Dia rasa dunia ni lah syurga dia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kita sedia maklum kenapa manusia dia memilih kehidupan yang sementara, sedangkan di akhirat kelak ada satu kehidupan yang abadi. Kalau baiklah kita punya tempat tinggal, baiklah selama-lamanya. Dan kalau kita buruk tempat tinggal kita, buruklah selama-lamanya. Nak yang mana satu? Nak yang baik ke nak buruk? Semua atas tangan kita sendiri. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Jadi kitab penerangan tentang Fadzakir ni, penerangan tentang peringatan-peringatan yang Nabi SAW beri peringatan kepada kaum jahiliyah dan kaum Yahudi semua ni. Semua orang yang beri peringatan, Nabi beri peringatan kepada orang kafir ni, semua ini telah diterangkan kepada kitab-kitab nenek moyang mereka dahulu. Maksudnya
Mereka pun dah tahu tentang benda ni. Cuma mereka tak nak ikat, mereka ingkar. Iaitu terdapat daripada kitab mana? Suhuf Ibrahim wa Musa. Iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf ni bermaksud kitab. Suhuf. Jadi Nabi Ibrahim membawa agama saya minta maaf, saya lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim dia ada agama, saya lupa. Tetapi semua itu adalah Islam. Apa benda agama samawi yang diturunkan Allah, semua Islam namanya sebenarnya. Boleh. Tapi mereka mengubah Kristian lah, apa nama, Freemason, Zionis, apa benda lah. Sebenarnya semua itu Islam. Pada awal kedatangan ketika Nabi, mereka menurunkan agama tersebut. Apa benda agama samawi semua Islam. Cumanya yang Islam kali ini lebih komplit. Sebabnya kitab-kitab zaman dahulu disebutkan dalam Al-Quran. Bukannya kita asing. Bukannya dia asingkan. Tak. Jadi yang telah asingkan adalah orang-orang yang Freemason ni. Orang-orang yang konspirasi Dajjal ni. Orang-orang ahli Dajjal ni. Mereka yang ubah kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat ini macam Bible. Mereka ubah semua tu. Jadi siapa yang salah? Itu kesalahan, kesilapan tu semua datang daripada manusia itu sendiri. Manusia itulah ingkar. Manusia itulah kufur. Manusia itulah ada yang bersyukur. Jadi itulah dua golongan, ashabul yamin dan ashabul shimal. Kita nak iman satu atas tangan kita sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.